Selamat pagi saudara-saudara sekalian dan seluruh jemaat GKI Klasis Priangan. Pada hari ini kita dapat kembali beribadah bersama dan semoga selalu diberkati Tuhan. Biarpun selama pandemi COVID-19 ini kita semua beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak dan mempersiapkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian Indahlah Yesus. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, kemuliaanku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Kau lebih indah, Kau Tuhan Yesus, menghibur hati yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, indah bintang gemerlap. Kau lebih indah, Kau lebih cemerlang di surga dan di dunia. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi. 崇拜会得以进行，乃是依靠造天地之耶和华的名。 Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. 上帝与你同在，也与你同在。 Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita mengaku dosa-dosa kita dan berdoa bersama untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa yang telah kita lakukan. Kemudian saya akan menutupnya dalam doa bersama untuk memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah mendengarkan doa kami Tuhan. Tuhan, kami mau memohon pengampunan-Mu. Semoga Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan pengampunannya pada kami semua. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing kami ke jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri, mari kita dengar seruan anugerah yang diambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Allah. 罗马书3章23至24节，因为世人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。这是上帝的慈爱恩典。感谢主。May fall, my song will rise to you. Though my heart may fail, my song will rise to you. While there's breath in my lungs, I will praise you, Lord. In the dead of night, I'll lift my eyes to you. Through the waters, I'll lift my eyes to you. While there's hope in His heart, I will praise you, Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. When I cannot see you with my eyes, let's get our eyes to you. When I cannot feel your hand in mine, let's get our eyes to you. God of mercy and love, I will praise you, Lord. Oh, you shine with glory, Lord of light, I feel alive with you. In your presence now I come alive, I am alive with you. There is strength when I say, I will praise you, Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength. When sorrow comes my way, you are the shelter around me, always cheering in my courage in the fight. I hear you call my name, Jesus, I am coming, walking on the waves, reaching for your light. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the darkness I'll dance, in the shadows I'll sing. The joy of the Lord is my strength.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan juga renungan dengan tema kesuksesan siapa yang akan dibawakan oleh Pendeta Lan Yong Sing. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jemaat Yesus Kristus, mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Bapa di sorga, kami datang menghadap Engkau, kami mohon Kau mengajar kami dengan firman-Mu. Berbicaralah. Pakailah kedua hamba-Mu Tuhan yang memberitakan perenungan firman-Mu ini. Biarlah domba-domba-Mu menyambut firman-Mu sebagai makanan rohani, makanan kehidupan. Terima kasih Tuhan Kau mengajar kami dan berkenan membimbing kami. Biarlah kehidupan kami berada di dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Kami sungguh bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 23. 让我们翻开马太福音23章， Saya bacakan ayat yang pertama dan sampai 12. 第1至12节。 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus.
Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Yesus Kristus, sejak kecil saya percaya setiap kita sudah ditanamkan betapa pentingnya dalam hidup ini untuk mengejar dan meraih kesuksesan. 主内弟兄姐妹们，我相信我们从小就已经被灌输说，我们这一生成功是有多么的重要。 Namun sudahkah dalam hidup ini kita sungguh-sungguh memahami apa arti kesuksesan bagi kita? 但是我们有没有真正的去理解这成功的意义呢？ Nah, dari Matius 23 ini kita akan belajar makna kesuksesan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 我们将从这马太福音23章学习耶稣所教导的成功意义。 Saya ulangi ayat 1 hingga 3. 我再读一次第1至第3节。 Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. 那时，耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要遵守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。” Saudara, orang-orang Farisi bagaikan orang-orang yang berada dalam kesuksesan. 主内弟兄，法利赛人就像好比那个成功之人一样， Tetapi hidup mereka tidak sepadan dengan kesuksesan mereka. 但是他们的生活好像不配得他们的成功之位。 Mereka bagaikan orang-orang yang mengejar kesuksesan, tetapi hati mereka justru dirusak oleh kesuksesan yang mereka raih. 他们就像追随成功，但是他们的心反而被他们的成功所损坏了。 Mengapa? Karena dalam kesuksesan pribadi yang mereka capai, fokusnya adalah diri mereka. 为什么呢？因为他们的成功专注于他们自己。 Nah, apa yang terjadi apabila hidup ini adalah tentang kesuksesan pribadi? 如果我们的生命只在于自己的成功，会怎么样呢？ Pertama, segala sesuatu akan atau adalah alat untuk mencapai kesuksesan kita. 第一，我们会把所有看成我们去得到成功的工具。 Ayat 4 berkata, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. 第4节记载说，他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。 Dengan kata lain, mereka memandang orang lain sebagai media, sebagai alat untuk kesuksesan pribadi mereka. 换句话来说，就是他们把别人当成他们成功的工具或者是媒体。 Nah, bagian ini kalau kita perhatikan dari ayat 13 hingga 36, kita bisa lebih memahami apa yang Yesus maksudkan di sini. 如果我们读13至36节，我们能够更深的理解耶稣所说的意义。 Misalnya pertama, mereka menghalangi orang masuk kerajaan Allah. 他们禁止人们进入上帝的国度。 Dengan kata lain, mereka memimpin orang kepada Dia dan tidak memimpin orang, atau sebaliknya mereka menjauhkan orang dari Tuhan. 因为他们带领人来跟随他们，但是不把他们拉进上帝，更亲近上帝。 Mereka menelan rumah janda. 他们吞下寡妇的房屋， Artinya mereka mengambil berbagai kesempatan untuk mencari uang, bahkan termasuk menindas orang-orang lemah. 他们利用任何的方法来争取自己的利益。 Mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. 他们在公共场所用很长的祷告蒙蔽众人的眼睛， Karena mereka suka dengan pakaian lengkap mereka, kemudian berdiri di tepi jalan, memanjatkan doa yang panjang untuk dilihat orang. 因为他们常常穿他们的衣裳，然后在街道上长长的祷告，让人家看。 Karena mereka ingin dipuji orang. 因为他要人们称赞他们， Mereka bahkan melarang orang bersumpah demi bait Allah. 他们也禁止人们在殿宇
殿宇里面宣誓。 Ironisnya, mereka mengharuskan orang bersumpah demi emas bait Allah. 但是相反的，他们反而鼓励人们为了圣殿里的金子去宣誓。 Hal ini menunjukkan mereka lebih berfokus pada emas yang kelihatan daripada Tuhan yang tidak kelihatan. 那我们可以看到，他们比较关注于这看得到的黄金，而不是关注于上帝。 Yesus juga menegur mereka bahwa mereka mengabaikan keadilan dan belas kasihan. 耶稣也劝告他们说，因为他们忽视了正义和怜悯， Mereka menobatkan orang-orang untuk mengikuti ajaran atau agama mereka. 他们改造人去跟随他们的教导。 Masalahnya adalah mereka menjadikan orang-orang yang mengikuti mereka 2 kali lebih jahat. 但是他们害了他们的罪恶加倍， Nah, hati mereka dirusak oleh kerasukan dan perampasan. 他们的心因贪婪和剥夺而受损， Hati mereka juga dirusak oleh kemunafikan dan kedurjanaan. 他们的心也因为为善和罪恶受损。 Yesus juga mengatakan bahwa mereka akan membunuh para utusan Yesus Kristus. 耶稣也说他们会杀害耶稣的先知。 Yesus berkata begini di ayat 34. 耶稣在34节说道： Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh. 所以我差遣先知和智慧的人，并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架。 Dan benar bahwa setelah kebangkitan Yesus Kristus, murid-murid Yesus banyak yang dibunuh, disiksa oleh mereka. 耶稣复活之后，有很多耶稣的门徒真的就是被他们杀害了。 Mereka mengajar demi status. 他们是为了地位、位置而教导别 Mereka 人。 hidup demi mendapatkan tepuk tangan orang. 他们的生活是为了得到更多的掌声， Sehingga mereka berfokus pada menyenangkan orang-orang yang menguntungkan mereka. 所以他们只关注于那些能够给他们利益的人。 Dengan kata lain, bagi mereka, orang lain hanyalah alat untuk kesuksesan mereka. 所以对他们来说，别人是他们得到成功的工具而 Dengan 已。 kata lain, mereka mendefinisikan kesuksesan adalah tentang diri mereka, bukan tentang Tuhan. 所以他们的成功的意义是为了自己，而不是为了上帝。 Nah saudara, jika seorang pelanggan atau klien menghubungi Anda, apa yang Anda lihat? 如果我们有一个客户联系我们，我们所看到的是什么呢？ Keuntungan atau manusia? 我们看到的是利益还是这个人呢？ Atau mengapa kita bersikap baik terhadap seseorang? 或者是我们为什么要对别人行善呢？ Apakah karena dia memiliki gambar dan rupa Allah atau karena dia adalah alat untuk keuntungan kita? 是我们看他有上帝的模样，还是我们要把它成为我们成功的工具 Jadi 呢？ jika kita berfokus pada kesuksesan pribadi, orang-orang kita jadikan sebagai alat atau pijakan untuk kesuksesan. 所以，如果我们把它们看成工具，我们就是把它们做成我们成功的一个工具而已。 Yang kedua, tujuan utama kita, kalau kita berfokus pada kesuksesan pribadi, tujuan utama kita adalah untuk dilihat, dicintai, dan dikagumi. 那我们的目的只是要让别人爱护我们、看见我们、认可我们。 Matius 23 ayat 5 mencatat semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. 马太福音23章第5节记载说，他们一切所做的事都是要叫人看见。 Orang Farisi, mereka suka mengenakan tefilin, kemudian sebagai bentuk dilihat orang untuk memperoleh kekaguman orang. 法利赛人他们喜欢把他们的衣裳穿着整齐，然后叫到街道上，让人家看见羡慕他们。 Sebenarnya pengejaran akan kesuksesan di dunia ini juga begitu. 我们这世上追求成功的也是如此。 Kita mengejar cinta hanya untuk dilihat orang. 我们追求爱情，只是为了让别人看到羡慕。 Misalnya kita mendapatkan atau memperjuangkan seorang pacar yang cantik dan ganteng. 比如说，我们去追求一个很漂亮的女朋友， Supaya kita dapat pamer. 我们只是希望能够带她去炫耀一般， Sehingga orang kagum pada kita. 所以人家会很羡慕我们。 Padahal kita belum tentu sungguh-sungguh mencintai dia dengan mendalam. 有可能我们不是很深的去爱这个人， Atau kita mengejar karir kita
Tujuannya supaya kita dikagumi orang. 或者是我们去追求我们的事业，只是为了让别人羡慕我们。 Dengan kata lain, banyak hal yang kita lakukan di dunia ini supaya memperoleh kekaguman dari orang. 所以我们做的很多事情啊，重要的目的呢，就是要让别人来羡慕我们本 Sehingga 身。 fokus kita adalah demi dikagumi, demi dicintai, demi diakui. 我们的目的呢，就是要让人看到、欣赏，然后认可我们。 Bukankah tetap saja ada orang yang tidak mengagumi kita, tidak mencintai kita, dan tidak mengakui kita? 但是不管我们怎么做，还是有人会不喜欢我们、不认可我们，也不要去看我们。 Dengan kata lain, kesuksesan pada hakikatnya menjadikan diri kita sebagai fokus utama sehingga kita merasa gagal ketika tujuan kita tidak tercapai. 所以，如果我们把成功关注于我们自己，当我们无法达到目的的时候，我们会觉得很失败。 Oleh sebab itu Yesus Kristus di Yohanes 4 ayat 13 berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 所以，耶稣在约翰福音第4章13节记载说：“凡喝这水的，还要再渴。” Jadi barang siapa mendapatkan kesuksesan di hidup ini, dia akan haus lagi. 所以，如果在这世界上得到了成功的人，他还是不满足，还会再渴。 Jadi kesuksesan bagaikan dahaga yang tidak pernah terpuaskan. 成功就好比如这个口渴是无法满足的。 Yesus ingin kita belajar bahwa kesuksesan bukan tentang kita. 那耶稣就要教导我们说，成功是不在乎我们本身的。 Saudara perhatikan Matius 23 ayat 8 hingga 10. 我们看马太福音第8至第10节， Perhatikan perkataan Yesus, dia menekankan janganlah kamu, 耶稣强调说：“你不要， jangan kamu disebut rabi, 你不要受拉比的称呼， jangan kamu disebut bapa, 你不要受父的称呼， jangan kamu disebut pemimpin. 也不要受尊师的称呼。 Mengapa? 为什么呢？ Karena hanya satu rabimu, 因为只有一位拉比， karena hanya satu bapamu, 只有一位父亲， karena hanya satu pemimpinmu. 只有一位领导人。 Yesus tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh menjadi guru atau rabi, 耶稣的意思不是说我们不可以去当一个教师， atau tidak boleh menjadi orang yang dihormati atau seorang mentor, seorang bapa. 也不是说不可以成为一个很受人尊敬的导师或者是父亲， Juga bukan tidak boleh menjadi seorang pemimpin. 也不是说不可以成为一个领导人。 Tapi Yesus ingin kita memperhatikan bahwa guru, bapa, pemimpin merupakan sebuah pekerjaan, sebuah tugas, panggilan, bukan posisi dan jabatan. 但是耶稣要教导我们的呢，这些教师、父亲和领导人是一个工作呼召，而不是地位。 Yesus ingin kita mengalihkan perhatian dari berfokus pada kita atau misalnya rabi, bapa, dan pemimpin kepada berfokus pada Tuhan. 耶稣让我们把我们的焦点从我们自己转移到上帝本身， Yaitu hanya satu rabi, hanya satu bapa, hanya satu pemimpin. 就是只有一个拉比、一个父、一个领导人。 Dengan 就是 kata lain, success is not about you, it is about God. 就是成功不是在乎我们本身，而是关于上帝。 Dengan kata lain, kita mengajar karena kita belajar dari satu rabi. 所以我们教导别人，因为我们从我们的教师所学到的； Kita mementori karena kita dimentori oleh satu bapa. 我们辅导别人，因为我们的父辅导我们； Kita memimpin karena kita dipimpin oleh satu pemimpin. 我们去领导别人，因为我们有一个一样的领导人。 So success is not about you, it is about God. 所以成功呢，不是指我们自己，而是指我们的主。 Nah saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat melayani demi kemuliaan diri, sedangkan Kristus melayani demi kemuliaan Bapa. Itu bedanya. 所以不一样的是呢，文士和法利赛人他们服侍是为了得到自己的荣耀，但是我们的主耶稣基督服侍是因为要荣耀我们的天父。 Dengan kata lain, Yesus tidak berfokus pada pencapaiannya, tidak berfokus pada kesuksesannya. 所以耶稣不强调于自己的成就， Yesus hanya fokus pada kemuliaan atau kesuksesan Bapa. 他只关注于主的荣耀。 Tuhan ingin kita mempelajari pelajaran yang sama. 然后
耶稣也要我们学习这一样的功课。 Oleh sebab itu di Yohanes 4 ayat 14 Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. 所以耶稣在约翰福音第4章说：“人若喝我所赐的水，就永远不渴。” Saudara perhatikan kata kuberikan. 我们要关注于这个词，就是我所赐的。 Jadi hidup yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah hadiah dari Tuhan. 所以真正的成功的意义啊，就是上帝所赐给我们的， Bukan karena kita, 不是因为我们本身， tapi karena Tuhan. 但是是上帝所赐的。 Oleh sebab itu, jika kita memandang sukses is about me, 所以如果我们有这种看法，就是成功是关于我 maka 本 kita 身， cenderung naik turun dalam hidup kita. 我们的生活就会有起起落落。 Ketika kita merasa pekerjaan kita berlangsung dengan baik, kita merasa bangga, kita jadi sombong. 所以当我们的工作做得很好的时候，我们就会很骄傲。 Atau ketika kita merasa pekerjaan kita tidak berlangsung dengan baik, kita jadi putus asa. 当我们工作做得不好，我们就会很伤心。 Atau ketika kita melayani, kemudian seseorang kita lihat kehidupannya mulai berbuah seperti dia semakin sabar, punya pengendalian diri. 当我们服侍一个人，然后他有所改变，变得更有耐心， Kemudian kita katakan, itu adalah buah pelayananku. 我们会说啊，这是我侍奉的成果。 No, 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 no. 不是的， Itu merupakan buah kehidupannya, bukan buah kehidupan kita. 那是他自己所做的成果，而不是我们的成果， Bukan hasil pekerjaan kita juga. 也不是我们的工作 Itu，merupakan pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. 那是圣灵在他生命的成果， Kita 做的成果。 harus ingat satu prinsip bahwa kita menanam, menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. 我们要有这个原则，就是我们栽种，但是是上帝给的成长。 Dengan kata lain, sebenarnya kita nggak bisa bertumbuh sendiri. 我们无法自己成长， Pertumbuhan kita merupakan pekerjaan Tuhan. 我们的成长是上帝所给的。 Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan ladang kehidupan kita agar kita dapat bertumbuh dengan baik. 我们能做的呢，就是要好好的预备自己，让我们能够好好的增长。 Jadi kita berusaha, Tuhan yang memberi kesuksesan. 所以我们只能努力去做，但是成功呢是上帝所赐的。 Bahkan kesuksesan bukan alat ukur kehidupan kita. 那这个成功呢，也不是我们生命的这个衡量。 Saudara perhatikan misalnya Nuh, kehidupan Nuh. 如果我们看挪亚的生命， Dia berkhotbah selama 120 tahun, tapi bagaikan sepertinya dia gagal karena nggak ada satu orang pun percaya kepada dia. 因为他已经讲到120年，但是他好像很失败，因为没有任何一个人相信他， Atau Yunus 或者是 Yunus yang khotbah tidak serius karena dia sungguh-sungguh nggak mau Niniwe bertobat. 或者是 Yunus， 因为他所讲的道，尼尼微人没有一个是相信他的。 Nah, Yunus Yena ini dia tidak lakukan banyak, tetapi satu kota bertobat. 那这个约拿他没有做很多事情，但是这一个城市的人都悔改了。 Dengan kata lain, ada satu hal yang sangat penting untuk mengelola atau menolong kita dalam kesuksesan kita adalah kerendahan hati. 所以有一件事情很重要的，让我们在这个成功的道路上有这个成果呢，就是谦卑的心。 Oleh sebab itu Yesus berkata begini, 所以耶稣说 barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. 你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。 Dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. 凡自高的必将为卑，自卑的必升为高。 Yesus bicara soal pentingnya kerendahan hati. 耶稣教导我们说，谦卑的心有多么重要。 Karena kerendahan hati memampukan kita untuk mengelola kesuksesan. 因为谦卑的心让我们能够去经营我们的成功。 Kerendahan hati menolong kita untuk mengucap syukur ketika hidup kita berhasil. 谦卑的心，当我们生命有所成功的时候，我们会感恩。 Kerendahan hati menolong kita untuk tidak menjadi sombong. 谦卑的心让我们不变得骄傲， Karena kerendahan hati tidak mencari pengakuan.
因为谦卑的心，他不需要别人来认可； Kerendahan hati tidak membutuhkan pujian. 谦卑的心不需要别人来称赞。 Justru orang yang sombong yang akan haus akan pujian. 因为只有这些骄傲的人才渴望称赞。 Jadi kerendahan hati merupakan satu karakter penting yang harus kita tumbuh kembangkan di tengah kesuksesan kita. 所以谦卑的心是我们要不断的去努力、去寻找的，在我们的成功之路上。 Kerendahan hati melindungi kita dari terjerat oleh kegemilangan kesuksesan. 谦虚的心来保护我们免于被成功的荣耀所困扰。 Jadi tidak berfokus pada pencapaian kita, tapi pada pemberian Tuhan. 所以我们不去关注于我们的成就，但是我们关注于上帝所赐给我们的。 Kerendahan hati mengingatkan kita bahwa kesuksesan adalah milik Tuhan dan kita pengelolanya. 谦虚的心提醒我们，成功是上帝所赐的，然后我们要去好好的经营。 Ingat kita menanam menyiram Kristus yang memberi pertumbuhan. 所以是我们去撒种栽种，但是是上帝来让我们成长的。 Kita bertekun bekerja keras, Kristus yang memberikan kesuksesan. 我们努力去工作，但是是上帝来让我们有所成功的。 Dan ketika kita sudah bertekun, bekerja keras dan ternyata tidak berhasil, 那如果我们已经去努力的去工作，但是还没有成功怎么办呢？ atau tidak sesuai dengan pemikiran kita hasilnya maksudnya. 或者是我们的成果不是我们想象的一样，怎么样呢？ Hal tersebut selalu berarti Tuhan mempunyai maksud berbeda, Dia sedang melatih kita. 那可能就是上帝有另外不一样的目的，他是要来训练我们。 Tuhan sedang mengerjakan hal yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. 上帝的作为跟我们所想的不一样。 Saudara, kiranya perenungan ini menolong setiap kita untuk memaknai ulang makna kesuksesan. 希望我们今天的教导能够让我们对这个成功有所不一样的看法。 Nah, ada dua pertanyaan reflektif. Saya beri saudara waktu sekitar 30 detik untuk merenungkannya. 我有两个问题，让我们自己来思考一下。 Pertama, bagaimana Matius 23 ayat 1 hingga 12 ini memberikan Anda pemahaman baru tentang kesuksesan? 这马太福音23章第1至12节，让我们有什么不一样的看法呢？ Dan 对于 kedua 这成功。 Dan kedua adalah mengapa kerendahan hati adalah keharusan dalam mengelola kesuksesan. 第二就是为什么我们必须要有着谦卑的心来经营我们的成功呢？ Mari kita berdiam diri. 那我们一起来祷告。 Mari saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau selalu menyertai kami, dan Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami bisa kembali berkumpul bersama, beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau bersyukur Engkau telah memberikan kesehatan pada kami semua dan selalu menjaga keluarga kami semua, saudara-saudari kami, dan semua jemaat Gereja GKI pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa agar Engkau tetap memberikan anugerah-Mu bagi kami semua dan memberikan bimbingan bagi pemerintah kita, baik di daerah maupun pemerintah pusat, dalam upayanya mencegah penyebaran COVID-19 di Republik Indonesia yang kami cintai ini. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan agar kami semua dapat melewati masa kesukaran ini, baik dikarenakan pandemi maupun karena kesulitan ekonomi yang disebabkannya. Semoga Engkau selalu menyertai kami dan memberikan belas kasihan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas berkat yang telah dilimpahkan-Nya pada kita. Mari kita mengucap syukur dan kita menyiapkan pelayanan persembahan kita. Saya akan bacakan nas pengantar untuk persembahan kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-89 ayat 2 dan 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. 诗篇89篇第1至第2节，我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传与万代，因我曾说，你的慈悲必坚立到永远，你的信实必坚立在天上。 Ya saudara-saudari sekalian, mari kita lakukan persembahan kita sesuai dengan aturan gereja dari masing-masing gereja, baik dengan transfer atau menyisihkannya dan mempersembahkannya pada gereja dalam waktu tertentu. Mari kita memuji Tuhan untuk mengantar persembahan kita. Mari kita nyanyikan pujian Entian Zilu.
kita panjatkan doa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur Engkau selalu menjaga kami dan melimpahkan berkat-Nya pada kami. Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mohon agar Tuhan menerima persembahan kami dan agar persembahan ini bisa dipergunakan untuk pekerjaan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, mari kita mengucapkan syukur dan menerima pengutusan dan berkat. Mari kita puji Tuhan dengan pujian setiap langkahku. Memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, inilah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Jemaat Tuhan, kiranya saudara memaknai kembali kesuksesan dalam hidupmu. Tumbuhkanlah kerendahan hati, kiranya Roh Kudus menolongmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memimpin hidupmu dalam kesuksesan menurut panggilan dan kehendak-Nya. Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, menyertai hidupmu. Amin. Haleluya. Yeah.